Kadang-kadang bila kita pergi masjid, kita tengok masjid cantik, indah, tersegam dengan susunan kapek dan sebagainya. Orang tak nampak itu adalah hasil daripada di balik takbir, iaitu daripada siap. Kalau kita tengok siap ni, dialah datang awal, dialah pergi buka pintu masjid, pergi bersihkan masjid, pergi bersihkan tandas, susun sedadah sebagainya, dan tunggu orang habis semua keluar daripada masjid, dan orang yang terakhir sekali tutup pintu masjid dan balik ke rumah. Jadi kita nak tahulah sebenarnya siap ni diambil daripada perkataan apa, dan kenapa kita panggil siap ini adalah sebagai siap. Kalau macam imam ini adalah diambil daripada bahasa Arab lah, iaitu orang yang menjadi ketua, orang yang berada di hadapan makmum. Kalau macam Bilal pula diambil daripada sepenuh sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Jadi siap ini adalah diambil daripada perkataan mana? Kalau kita pernah dengar, mungkin kita pernah dengar Kesultanan Siak, iaitu di Riau, Indonesia. Tapi bukan kita nak cerita pasal ini. Yang kita nak cerita adalah berkenaan dengan siak. Siak ini diambil daripada satu bahasa, iaitu bahasa Minangkabau, yang mana siak bermaksud orang yang alim, yang menyampaikan ilmunya serta beramal dengan ilmu tersebut. Kalau kita pergi ke tanah Arab, orang yang alim di sana dipanggil sebagai syekh. Sebagai contoh, Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang yang alim. Kalau kita pergi ke Indonesia, iaitu di sebelah Aceh, orang di Aceh akan panggil orang yang alim dipanggil sebagai syiah, S-Y-I-A-H, syiah. Kadang-kadang orang tersilap panggil, orang kata syiah pula. Sebenarnya di syiah. Saya hari itu pergi ke Indonesia, pergi ke Aceh, saya tengok ada satu universiti syiah. Orang kata bukan universiti syiah. Salah seorang ulama di Aceh bernama Syekh Kuala, iaitu Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ulama yang pertama sekali yang telah menterjemahkan Al-Quran daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu. Jadi di Minangkabau, siak ini akan mengajar anak-anak murid. Anak-anak murid ini dipanggil sebagai orang siak. Jadi bukan hanya mereka mengaji, tetapi mereka akan duduk di masjid, mereka akan mengajar serta mereka khidmat di dalam masjid, bersihkan sedadah, bersihkan masjid, bersihkan tandas sebagainya. Selain daripada mengajar, dididik supaya menjaga hati mereka supaya tidak berbangga diri ataupun rasa takabur, rasa hebat sebagainya. Inilah yang telah dilakukan di Minangkabau sebelah sana. Jadi disebabkan itulah kita di Malaysia, kita ambil perkataan siak itu dari sana, kita menggunakan di sini, iaitu nak menunjukkan bahawa bukan kaleng-kaleng lah orang kata nak menjadi siak ni. Mesti dia kena tahu cara macam mana nak kena cucikan najis, cara-cara tertentu, bukan main cuci dia. Tapi mereka ni adalah orang yang alim dalam bidang taharah, dalam bidang membersihkan najis. Jadi orang yang nak jadi siak ni, dia kena belajarlah sedikit daripada ilmu cara macam mana nak cuci najis. Sebagai contoh, kadang-kadang orang kencing, orang buang najis di kapek masjid sebagainya. Jadi dia kena belajarlah cara macam mana nak cuci supaya tempat tersebut bersih, suci untuk orang nak melakukan ibadat solat di atasnya. Jadi sebabkan itulah kita ambil perkataan siak itu, diguna pakailah sehingga hari ini di Malaysia.